Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning. Okay, today we'll continue with our lecture which is the topic is integration. Okay, this is the last chapter that we will cover in our lecture in this course. Okay, so in this topic we'll discuss about first is indefinite integration, second is definite integration, third is improper integration, then technique of integration, after that is application of integration. Okay, for today lecture, we'll cover on indefinite and definite integration only. Okay, for this integration, okay, the reverse process to differentiation equal anti-differentiation. The process of finding anti-derivative called integration. Okay, macam sebelum ni kita cari function kan? Function kan kita ada satu relation. Okay, this is the fungsi from this domain to this range. Okay, but if we do the reverse process, it's called the inverse. Okay, like this. Okay, which is the derivative. Derivative is one process which is f prime. Okay, derivative. Then if we find the derivative, then if we want to find the antiderivative, it called the integration. This is the symbol of integration. Okay, so in this, how is done? Okay, first of all, if we have x squared, then we want to derive it into first order differentiation. Remember, okay, kalau pembezaan kan kita bawa ni ke depan, which is it become 2 and this x kuasa 2 akan tolak 1 kan? Okay, so sekarang drop the power by 1. Okay, so sekarang bila kita dah gerakkan ke depan 2, yang atas 2 ni tolak 1. It become 2x power of 1. Okay, for integration, what is integration? Is the reverse process, which is we have 2x power of 1. Then we want to find the derivative raise. Maksudnya kita kena tambah 1, it become 2. Okay, dia tambah 1, dia jadi 2x kuasa 2. Maksudnya atas ni yang tadi kita tolakkan, yang ni kita tambah 1 dan yang atas ni kita bahagikan dia, divide by new power. Yang atas ni bahagikan dengan 2. So, it become the original number. Okay, this is the reverse process. Okay, which is we find the antiderivative or it is integration. Okay, so next is this is the symbol of integration. Then this is the integrand and this is the sign of integration. Okay, this is called the indefinite integral and is the most general antiderivative of f. Yang ni kita tak tahu nilai, nanti kita akan dapat equation saja. This is what we call indefinite integral. We write it as, okay, dan kalau kita kamilkan fx dx, so kita akan dapat fx campur c. C ni ialah constant. Okay, fx is called the integrand and c is called the constant of integration. Okay, for example here, if we have one constant, kalau constant, okay, constant, bila kita kamilkan dia, kita dapat kx campur c. Okay, keep in mind that integration is the reverse of differentiation. Okay, what function has a derivative of k? Okay, so sekarang kx plus c, where c is a constant. Another way to check the rule is to differentiate the result and see if it match the integrand. Okay, let's practice. Okay, here example 1. If we have 2, kalau 2, this is constant. Constant ialah sebarang nombor. Kalau kita nak kamilkan 2, so sekarang dia akan jadi 2x campur c. This is the rule, 2x campur c. Okay,
Kalau kita ada example kedua, kita ada pi kuasa 2 dx. Pi also another number, right? So pi kuasa 2 dx. So by referring to the rule 1, it become pi kuasa 2x campur c. Okay. This is the example. Okay, before we list rule 2, let's go back and think about derivative. Okay, kita flashback pasal pembezaan. When we use the power rule to take the derivative of a power, we multiply by the power and subtract 1 from the exponent. Okay, maksudnya macam ni. Kalau dulu kan kita buat derivative, maksudnya kita letak x 3 dekat depan x, which become 3. Then yang 3 ni tolak 1. So dia become 2. Okay, this is derivative. D per dx ni derivative. Okay, sekarang since the opposite of multiplying is dividing, the opposite of subtracting is adding. To integrate we had do the opposite. So let's try adding 1 to the exponent and dividing by the new exponent. Okay, so sekarang dekat sini kalau kita nak buat integration, kalau kita ada power macam ni, bermaksud kita kena atas tu kena tambah 1. 3 tambah 1, okay, bahagi dengan yang kita tambah ni ialah 4 kan? So bahagi dengan 4. Okay, dan jawapan kita ialah, okay, bila kita bahagi, bila kita cari integration dia, dia ialah 1/4 x kuasa 4, sepatutnya ada tambah C dekat belakang. Okay, so sekarang bila kita nak check whether this result is betul ke tidak, so kita boleh buat anti-derivative. Maksudnya yang ni pembezaan, ini hasil dia kan. Cuba bezakan yang hasil ni. Bila kita bezakan yang depan bawa ke, yang kuasa bawa ke depan, okay, yang atas tolak 1. So we get the original question. Okay, betul lah. Jadi jawapan kita tu kita boleh check back Jadi kita boleh recheck. Okay, so now for basic integration rule, rule number 2. Okay, in this rule, okay, power rule yang kita dapat tadi lah. Bila dia ada power macam ni, maksudnya berlawanan dengan derivative, berlawanan dengan pembezaan, pengamiran ialah kita tambah 1 dekat atas, nilai tambah tu kita bahagi je dekat bawah. So n tak boleh sama dengan negatif 1. Okay, find the indefinite integral of t kuasa 3. Okay, so sekarang t kuasa 3 kena buat t campur 1. 3 campur 1 bahagi 3 campur 1. Dia akan jadi apa? T kuasa 4/4 campur C. Okay kan? Okay, so kita tengok solution ni. Okay, T kuasa 4/4 campur C. Okay, kalau kita ada macam ni juga, okay, sama je. Which is, yang ni kita kena tahu nak buat pecahan lah. Campur 1 bahagi 3/2 campur 1. Okay, dia akan dapat berapa? So 3/2 ialah 2/2. Jadi 5/2. Yang bawah pun 5/2. Boleh? Okey, dia akan dapat 5/2. Yang bawah pun 5/2. Okey, bila kita bahagi, maksudnya x kuasa 5/2 bahagi 5/2 bermaksud dia ialah, sekejap saya padam. Ini sepatutnya saya kena buat lagi kecil dekat atas. Okey, ini sepatutnya ialah x kuasa 5/2 bahagi dengan 5/2 ialah, dia ialah apa? Darab 2/5. Okey, itu sebab dia jadi 2/5 x kuasa 5/2 tambah C. Okey, boleh? Okey, so now here we have example 6. Okey, kalau kita ada macam ni, kita boleh kena gabungkan rule. Macam mana kita nak buat ni? Ini boleh ubah Ini boleh ubah akan jadi x kuasa negatif 3 dx. Okey, so bila kita ubah yang itu, okey, kita tengok solution dia buat. Dia buat x kuasa negatif 3. Jadi negatif 3 tambah 1 bahagi negatif 3 tambah 1. So it become x kuasa negatif 2 bahagi negatif 2. So kuasa negatif 2 ni, kita boleh turunkan dia ke bawah.
So sekarang dia dapat kuasa 2. Negatif tu hilang lah. Okay, so this is the final answer. Okay, for example 7, kita nak cari 1. Kita nak indefinite integral. Okay, so nak cari 1 dx. So kami akan 1 is constant, right? It become x campur c. Boleh? Okay, so now example x, if we have like this, okay, sama juga bila kat atas ni kena tambah 1 bahagi dengan nilai tambah tu letak dekat bawah bahagi tu. Okay, so kita dapat 3 per x tambah c. Okay, sebab kat sini kuasa negatif 1, so negatif 1 kita bring down. So negative it become positive, so it become 3 over x plus c. Okay, for rule number 3, if we have constant dengan something yang ada x dalam equation tu, contohnya Okay, ini ialah contoh yang tadi tu lah yang ni. Bila kita ada satu nombor, kita ada satu x dekat sebelah dia, maksudnya kita keluarkan negatif 3 tu. Okay, kita kamikan yang ni sahaja. So lepas kita kamikan, kita tambah 1 ke atas, bahagi dengan bawah ni ialah hasil tambah tu. So kita boleh simplify. Okay, so sekarang inilah dia rule number 3. Okay, for rule number 4 is the sum rule. Macam mana kita nak buat sum rule? Sum rule ni sama juga macam differentiation. Kita kamikan satu-satu lah. Macam tu juga untuk tolak. Tolak pun kita kamikan 1 per 1. Okay. Yeah. Okay, untuk tolak pun kamikan 1 per 1. Okay, rule number 5 is eksponen. Eksponen kita kamikan dapat eksponen x juga. Macam tu juga kalau kita buat pembezaan. Pembezaan dapat eksponen x juga. Dan jika kita ada 1 over x, ingat 1 over x, it is ln x bila kita kamikan dia. Okay, ini macam kalau sebelum ni kan ln x bezakan dapat 1 per x. Eksponen x bezakan dapat eksponen x. Okay, jadi yang ni ialah dia punya inverse lah. Okay, so now for integrate this. Okay, kalau kita ada integrate this kind of equation, we have to integrate one by one. Okay, so now here we have to separate it into 5 problem. Okay, because of 1, 2, 3, 4, 5 equation involved, term of equation involved. Okay, so now for number 1, it is 2x dx. Okay, kalau 2x dx, 2 boleh keluarkan. So x ni ialah x kuasa 1. Jadi x kuasa 2 per 2. Kan? Okay, so sekarang dia ialah x kuasa 2 per 2. So we eliminate the 2, it become x square. So now number 1 dah dapat jawapan. Okay, for number 2, it is 1 over x. Remember, 1 over x is become ln. Okay, it is because of negative there, it become negative ln x. Okay, number 2 settle. Then number 3. Number 3 is 3 divided by x square. So sekarang kat sini ada constant, ada power rule. Okay, constant bawakan keluar, yang bawah ni bring it to dekat atas. Kita bawa dia ke atas, so kita kena letak negatif. Okay, bila kita letak negatif kat situ, negatif 2 tambah 1 per dengan negatif 2 tambah 1. So sekarang kita dapat 3 x kuasa negatif 1 per negatif 1. Okay, from here we can bring x to denominator back. So it become negative 3 over x. Okay, so number 1, number 2 and number 3 settle. So our number 4. Okay, if we have square root here, please change our equation to x power of 1 over 2. Then we solve it by using integration rule. Okay, if we solve it using integration rule, it become tambah 1 dan bawah pun tambah 1. Okay, for here, so if you have square root just now, okay, kita kena tambah 1
Jadi summation of that square root letak kat bawah. So kat situ bila kita darab, kita kena terbalik lah 2/3 tu. Okay, so for number 4 settle and number 5 is exponent. So exponent x is become exponent x also. So because of there is 3 in front, so it remain 3 in front. So it become 3 exponent x. So at the end, okay. Okay, so sekarang dekat sini jawapannya akan jadi akhirnya jawapannya akan jadi apa tu? Okay, so sekarang dekat situ dia akan jadi okay, this is the final answer which is okay, number 2, number 3 kita combine balik until number 5. So remember to put C at the back. Okay, so this is the final answer. Okay, so now this is the review for rule number 1 until rule number 6 that we discussed just now. Okay, so for definite integral, definite integration. What is definite integration? Definite integration is we have upper limit and lower limit. Okay, I forget to give an explanation. What is integral? What is integration compared to differentiation? Okay, in differentiation, if we have graph, previously differentiation, for example like this, okay, differentiation is something kita cari kecerunan kan, kecerunan yang ni daripada sini ke atas yang menaik ke menurun, but integration is we find luas di bawah graf tu. Luas yang di bawah ni, luas ni berapa? Ini kita panggil integration. Nak cari luas di bawah graf ialah integration. Kalau dia kata definite integration, maksudnya kita tahu luas daripada A sampai B mana yang kita nak cari. Kita nak cari luas bawah graf dalam satu interval. Interval di bawah graf yang kita nak cari. Okey, maksudnya macam ni lah. Kalau yang tadi, yang kamu cari tadi yang tak ada A dengan B, maksudnya apa? Ialah kita cari keseluruhan graf tu punya luas. Tapi kita tak ada value dia lagi. Itu sebab dia dalam bentuk kalau unknown lagi. Maksudnya ada X kalau dia dalam equation yang ada unknown, so it's in the unknown lagi. Okay, so this is what we call definite integration. Kita ada upper limit and lower limit. Okay, this is the sign like previous yang tadi. Okay, this is the function and this is the variable of integration. Okay, so here integral of f from A to B. Maksudnya kita cari integration dia daripada A sampai B. Maksudnya kita dapat dia punya luas kat sini. Okay, so now here dia definite area. Okay, area yang kita nak cari tu contohnya macam ni. Okay, kita ada fx. Okay, kita ada A sampai B. A ni yang lower bound, maksudnya yang dekat bawah. Selang yang kat bawah, and B ni yang paling atas. Maksudnya kita nak cari luas dia di antara A sampai B. Okay, this is called definite integral. A, B are the lower and upper limit of integration respectively. Okay, so the area between the graph Y and the axis X, XA to XB can calculated as the area from X0 to B minus the area from X0 to XA. Okay, so here what it means, contohnya macam ni, kita ada ni kita nak cari shaded area ni. So here the shaded area ni ialah between, yang paling besar ialah 7 dan yang paling kecil ialah 2. So we want to find the luas yang bawah graf HX ni. Okay, so example 11, kita nak cari luas di antara 2 dengan 3. Yang ini equation kita. Okay, so kita kena selesaikan. Okay, yang ni kita kena selesaikan lah kita punya integration. Ni integration tadi macam mana? 3x kuasa 2. 2 tambah 1 is 3, right? Bahagi dengan 2 tambah 1. So dia ialah 3
X kuasa 3 bahagi dengan 3. So this is 3 we eliminate, so it become X power of 3 sahaja. So faham dia dapat X power of 3. So where does we want to input the 3 and 2, the upper bound and lower bound here. Okay, 3 and 2 tu we input in this. Okay, yang ni maksudnya apa? Kita tengok maksudnya ialah pertama, kamu masukkan 3 dekat tempat X tu yang atas, become 3 kuasa 3, tolak, sentiasa tolak. 2 masukkan dekat tempat X tu, it become 2 kuasa 3. So sekarang dekat sini jawapan akhirnya ialah 19 unit kuasa 2. Kenapa kuasa 2? Sebab dia ialah luas. Luas kita cari ialah kalau kita pakai unit cm, dia akan dapat cm kuasa 2. Okay, so sekarang our C here, kalau the constant of integration is cancel out during the subtraction because of C tolak C, sebab yang atas ni ada C dekat 3, yang dekat bawah ni pun ada C. So C tolak C sama juga dengan kosong. This is the properties. Okay, kalau definite integration ni maksudnya kalau dia ialah ini maksudnya sama. Dia berlainan unknown je, ni bila kita guna X, yang ni bila kita guna Y, and this is when we use T. And perasan tak bila dia T kat belakang ni dt, bila dia Y dekat belakang ni dy, bila dia X dekat belakang ni followed by dx. Okay, now properties number 2 which is AB, bila kita terbalikkan, B letak dekat bawah, A letak dekat atas. So jawapan kita must be negatif. Macam tu. Contohnya kalau ni AB, bila kita dah dapat jawapan nilai dia ialah negatif. Bila dia luas dia 2. Okay, bila kita nak cari daripada kita terbalikkan BA, jawapan dia akan jadi negatif 2. Terbalik daripada jawapan yang atas ni. Okay. Okay, properties number 3. Bila kita ada A pergi ke A, B pergi ke B. So, sekarang dekat sini, it become kosong. Kenapa? Luasnya tak ada. Sebab kat situ, kalau contoh kalau kita nak find luas kat sini. Okay, this is our A. Okay, yang ni ialah A kita contoh Okay, daripada A ke A, kan maksudnya mana luasnya? Maksudnya A tolak A akan jadi kosong. Maksudnya luasnya di antara A sampai A. So kosong lah. Okay, so kalau kita ada from A to B, it become, yang ketiga ni pula. Yang ketiga ni apa maksudnya? Maksudnya ialah bila kita cari luas. Okay, ini kita punya graf. Okay, sekarang luas A sampai B sama juga dengan A sehingga C. Nampak tak kat sini? A sehingga C tambah C, maksudnya A sehingga C yang ni kan, betul? Tambah C sehingga B yang sebelah ni pula. Okay, so sekarang kat situ dia akan jadi luas di antara A sampai B. Faham Dia ada, maksudnya C ni kita cari yang tengah-tengah tu kat situ, dia boleh cari. Okay, so sekarang dekat sini rule number 6 is what? Rule number 6, kalau kita ada satu K yang kita darab dengan Fx, K tu letak dekat luar. So tadi yang kita dah bincang tadi tu. Okay, so A dengan B kalau kita ada tambah dengan atau tolak, so kita kena differentiate integrate 1 by 1, whether it is adding or subtraction or additional kan. Okay, so now properties number 5. If we have this, okay, kalau kita ada F ni lebih kecil daripada G. Okay, so sekarang dekat sini F lebih kecil daripada G. So pengamiran dia F sentiasa lebih kecil daripada G. Contoh kat sini kita ada X kuasa 2. X kuasa 2 tu yang ni, yang lengkung ni, lengkung yang saya birukan ni. Okay, lepas tu X ni ialah garis lurus yang saya merahkan ni.
sorry. Yang saya merahkan. Garis lurus yang saya merahkan ni. Okey. So sekarang X kuasa 2 sentiasa lebih kecil daripada X di antara 0 sehingga 1. Okey, kamu pun tahu kalau X kuasa 2, 0 kuasa 2 ialah 0. Okey, dia X kuasa 2 ialah 0. So dia sama lah kan? 0, 0. Okey, kalau dia ialah 0.5. 0.5 kuasa 2 ialah apa? 0.5 kali 0.5. 0.5 kuasa 2 akan jadi berapa? 0.5 kuasa 2, 5 kuasa 0.25. Betul tak? Dan dia sentiasa lebih kecil daripada 0.5. Yang ni equation ni. Okey, di antara 0 sehingga 1. Okey, so sekarang dekat sini apabila kita consider di antara 0 sehingga 1, 0 sehingga 1 yang ni, maksudnya X kuasa 2 ni sentiasa lebih kecil sama dengan X. Okey, maksudnya apa? Dia sentiasa lebih kecil. Nampak tak? Luas yang biru, saya colorkan ya. Luas yang biru, yang bawah ni biru, shaded area dia biru, sentiasa lebih kecil daripada luas merah. Okey, merah sekarang yang atas ni kan, dia termasuk kawasan yang atas ni. Okey, jadi kat sini ialah kawasan yang ni lah. Merah yang ni semua, maksudnya sampai bawah. Jadi merah ni lagi besar daripada X kuasa 2. So dia sentiasa lebih besar daripada X kuasa 2. Faham? Okay, so now this is the properties of definite integration. Okay, this is the properties. Okay, so sekarang kalau kita ada negatif A sampai A, bermaksud kita kena cari fx dengan negatif fx tu antara 0 sehingga A. Kenapa? Sebab kalau kita ada macam ni ialah maksudnya kita cari negatif A sampai 0 tambah ini ialah 0 sehingga A. Maksudnya macam tu. Maksudnya sekarang it involve yang negative side tu yang kat sini. Okey, jadi kena ada tambah dulu. Maksudnya yang ni satu, yang sebelah ni pun satu. Okey, kalau kita ada from 0 until 2A, bermaksud kita kena ada A ni 2 kali. Kita tambahkan dia. Okey, dan bila kita ada A sehingga B, bermaksud dekat sini, dan kalau sini A sehingga B, bermaksud dia ialah X. Okey, yang ni kita buat, yang ni equation ni kalau kita buat indefinite macam biasa pun kita akan dapat jawapan juga ni. It's not a big problem, but we can apply this when we answer later. Okay. So then for example 12, okay, example 12, kalau kita ada macam ni, kita di antara negatif 3 sehingga negatif 1, T kuasa 3 campur 1. Okay, nampak tak kat situ ada negatif kan? Okay, so sekarang dekat sini, kita masukkan, kita kamikan yang ni dapat T kuasa 4/4, 1 kamikan dapat T. Okay, lepas tu dekat sini dah dapat equation ni, masukkan 3 dalam equation ni, 3 kuasa 4 dapat 81 tambah 3. Tolak dengan, okey, masukkan negatif 1 dalam sini. Negatif 1 kuasa 4 dapat 1/4. Okey, T ialah negatif 1. So dapat 24. Okey, so sekarang dekat sini example 13. We use the properties of the definite, using the properties of definite integral. Okay, sekarang kalau kita ada soalan macam ni, kita ada 1 sampai 3, fx dx sama juga dengan 6. 3 sampai 7, fx dx juga sama juga dengan 9. 1 sampai 3, gx dx ialah negatif 4. So soalan ni ialah 1 sampai 3, 3 kali fx. Okay, 3 ni boleh bring kat luar, bawa dia keluar. Okay, so sekarang kita refer 1 sampai 3 fx, so kita guna equation yang atas ni lah, yang ni 6 ni sama juga dengan 6, jadi 3 kali 6 sama juga dengan 18. Okay, so now here if we have soalan nombor 2, 1 sampai 3, it involve fx, lepas tu dengan gx, so dia sama juga dengan, okay, 2 dengan 4 ni letak di luar, so yang dalam ni just replace with 6
And yang dalam ni pula just replace with -4. Okay, we'll get 28. So for number 3, if we want to find 1 until 7, dekat dalam ni fx ada 1, 3, 3, 7. But we don't have 1 until 7. But by using the properties just now, we can find 1 until 7 by, okay, sekarang kita kena cari 1 sampai 3, 3 sampai 7. Faham tak? Maksudnya macam ni, kalau kita ada graf tu, graf dekat X dia, kita nak cari 1 sampai 7, dia punya area tu. But here, we only have 1 sampai 3, 3 sampai 7. Okay, 1 sampai 3 kita dah ada kat sini. And 3 sampai 7 kita dah ada. So, all this will become the integration from 1 until 7. Okay, so now this answer will be 6 plus 9. Okay, so sekarang kat situ it become 15. Okay, so 1, 3. Okay, fx dx 3, 1 ada tapi 1, 3 tak ada. So, remember the previous properties which is bila yang ni terbalik it become, it's not 6, it become -6. Okay. For example 14. Okay, so kita ada macam ni. Maksudnya, kamikan dahulu. Kamikan kita dapat 4x. Lepas tu antara 2 sehingga 6. Okay, so sekarang kita dapat 6 tolak 2. Faham macam mana ni? Dia akan dapat 4. 4 letak dekat luar. Okey, kamikan dx. Okey, bila kita kamikan dx, kita akan dapat ni ialah 2 dan ini ialah 6. Okey, so sekarang bila kita kamikan, kita akan dapat 4x. Kamikan 1 dapat x. Okey, kat sini ialah 6 dan 4. So, masukkan 6 dekat x, masukkan 4 dekat x. 6, 4 tak 4. This is 2, sorry. This is 2. Okay, so now we get 16. Okay, so here we have 4, 6x dx. Okay, x kita kamikan kita dapat x kuasa 2 per 2. Okay, so sebab itulah dia x kuasa 2 per 2. X yang pertama gantikan dengan 8. X yang kedua gantikan dengan 4. So dia tolak. So become 24. Okay, so here x kuasa 3 dia ialah x kuasa 3 per 3. X kuasa 3 per 3 gantikan dengan 5 yang pertama, yang kedua gantikan dengan 3. So dapatlah jawapan. Yang ini pun sama. Integrate 1 by 1. Yang pertama akan dapat x kuasa 3 per 3 tambah 3x kuasa 2 per 2 tolak 2x. Okey. Jadi yang ini 4x kuasa 3 per 3 yang pertama ni ialah daripada sini. Okey, sorry Yang ni ialah daripada sini dan yang ini ialah daripada sini. Okey, lepas tu yang ni nanti yang belakang ni lah. Okey, so sekarang kita tengok. Okay, so the final answer will be, okay, selesaikan semua dan jawapan akhir kita dapat 20.83. Okay, this is a geometric interpretation of integral. Okay, this is apa yang kita buat tadi itu A ke A, maksudnya luasnya tak ada. So sekarang ni become 0. Okay, kalau kita ada A ke B, so K ni ialah constant kita. Okay, so sekarang kalau K tu 2, maksudnya dia bertambah dia punya luas sebanyak, okay, 2 kalilah fx yang asal. Okay, macam tu juga dengan sini, kita added area. Kalau bawah ni ialah F yang lurus ni dan yang atas ni ialah G. Kalau kita tambahkan dua-dua, maksudnya G ni yang daripada bawah ni dia akan naik ke atas satu, dia akan jadi yang hijau ni lah, yang ni semua ni. Macam tu juga untuk yang ni, kalau kita A tambah sampai B, B tambah sampai C, so dia akan jadi yang inilah A sehingga C. So kita consider ada dua area kat situ.
Macam tu juga kalau kita ada max and minimum inequality. Maksudnya apa ni? Maksudnya ialah maksimum F ni, okey yang ni, maksimum titik maksimum dia dekat sini kan sentiasa lebih besar daripada minimum. Minimum dia kat mana? Kat sini. Okey, so sentiasa lebih besar daripada minimum dia. Okey, begitu juga untuk domination. Bermaksud kalau kita ada satu fx yang besar, dia akan dominan terhadap satu garis yang rendah. Okay, that's all for today. So I will give you an exercise for attendance. Then next lecture we will cover on improper integration. But for next week lab, week 11, we focus on solving the tutorial 5 juga. Yang hari tu punya tutorial 5 tak siap lagi kan? So in week 11 kita sambung tutorial 5 yang application of differentiation. Belum masuk lagi integration punya tutorial next week Okay, terima kasih. Assalamualaikum.